Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengusi, Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersama-sama merapatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama mendirikan solat maghrib berjamaah dan diikuti dengan kuliah maghrib. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan keuntungan, kelebihan yang bakal kita dapati apabila kita dapat sembahyang berjamaah, solat berjamaah, diikuti dengan kuliah, kita akan dapat 6 kelebihan. Yang pertama, dapat rezeki yang halal. Kita penting mendapatkan rezeki yang halal supaya doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan memperolehi khusyuk dalam solat. Itu sebabnya kita berdoa, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'a. Ya Allah, berilah kami rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik, yang luas, yang diberkati. Itu yang penting. Apa makna yang diberkati? Maknanya kebaikan sepanjang zaman. Kebaikan sepanjang masa, itu makna keberkatan. Itu sebabnya kita minta diberkati. Maka cara-cara untuk mendapatkan rezeki yang diberkati, kita sembahyang duha. Sembahyang duha 2 rakaat atau sampai 8 rakaat. Apa guna sembahyang duha? Gunanya supaya dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rezeki pun diberkati. Itu akan diperolehi oleh orang yang sembahyang berjamaah diikuti dengan kuliah. Yang pertama, rezeki yang halal. Kita, apakah kelebihan rezeki yang halal? Apa tandanya? Apabila orang lain dapat menumpang rezeki kita. Itu makna rezeki yang diberkati. Orang lain boleh tumpang rezeki kita. Itu sebabnya Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan mencapai kesenangan, kebahagiaan akhirat sehingga kamu rezeki mendapatkan apa yang paling kamu kasihi. Itu. Apa yang itu sayang. Contohnya, di zaman Nabi SAW, apabila ayat ni turun, maka Zaid bin Harisah pun berkata, Ya Rasulullah, aku ada tunggangan yang paling aku sayang, yang paling aku kasihi, iaitu kuda. Namanya Subul. Nama kuda itu Subul. Aku hadiahkan kepadamu, Ya Rasulullah. Nabi pun menerima. Nabi kata, ini aku punya, aku berhak. Maka Nabi sedekahkan kuda itu pada anak Zaid bin Harisah, namanya Usamah bin Zaid. Ini hak aku. Aku suka nak bagi siapa pun aku boleh. Diberinya pada Usamah bin Zaid, anak si Zaid sendiri.
Itu merupakan cara tabiat akhlak Nabi SAW yang cakap cukup psikologi. Dia tahu satu hari nanti Zaid tengok kuda aku dulu ni. Tetapi apabila anaknya memperolehi kuda yang sangat dikasihinya itu, boleh juga ia menumpang. Soalannya, Zaid menyambut ayat Quran itu dengan serta-merta. Dia hadiahkannya kuda yang paling dikasihinya kepada Nabi SAW. Nabi pun pandai. Nabi tak ambil kuda itu, diberinya kepada Usamah, anak Zaid sendiri. Sama juga Abu Talhah. Abu Talhah ada kebun tamar di tepi Masjid Madinah yang paling dikasihi, paling disayangi. Dia hadiahnya kepada Nabi SAW. Nabi kata, Nabi bagi pada Talhah. Nabi bagi pada Talhah dan Ubay bin dan Ka'ab. Nabi bagi. Kebun tamar tu cukup cantik. Ada air mata air dalam. Tuan-tuan tahulah di Madinah mana ada sungai. Ada air mata air mengalir. Cantik. Maknanya sambutan kepada ayat Quran itu segera dilaksanakan. Begitu hebat. Samalah juga seorang sahabat. Nabi kata, tuan-tuan sekalian, saya ada tetamu di rumah. Tetapi saya tak boleh berajak ke rumah. Makanan tak ada. Siapa boleh terima tetamu saya ni? Seorang sahabat kata, saya Rasulullah. Bawa balik rumah. Ditanya isteri, ada apa makan? Nasi Nabi isterinya kata, ada sikit untuk kita je lah. Tak apa. Kita jangan makan. Kita beri tetamu itu makan. Sampai pagi besok, dah tidur, bangun, subuh, pergi masjid. Dia tak cerita pun hal itu kepada Nabi SAW. Tak cerita pun. Nabi dah tahu. Allah dah wahyukan kepadanya. Allah rasa kagum melihat perangai orang itu. Pasal dia tak makan pun. Dia tak dapat makan. Makan sikit sangat untuk keluarga. Tetapi dia sanggup tak makan. Isteri pun sanggup tak makan. Kerana memberi kepada tetamu. Begitu. Maka Allah turunkan Al-Quran. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka utamakan orang lain. Walaupun dia juga ada kepentingan. Dia pun nak makan. Tetapi sanggup memberi orang lain semata-mata kerana menghormati tetamu yang Nabi punya tetamu itu. Itu sebab Nabi kata apa? Nabi kata, "Iza dakhalat dhaifu baital mu'min, dakhala ma'au alfu rahmah wa barakah." Apabila seorang tetamu masuk rumah orang beriman, masuk sekali 1000 rahmat dan 1000 keberkatan. Begitulah. Cerita ni macam-macam. Biar ada satu kisah pula di Indonesia. Seorang Pak Kiai ceramah di masjid. Dia kata, sedekahkan apa yang paling kita sayang. Isterinya ikut ceramah tu. Besoknya isteri tak ikut. Suami pergilah ceramah di masjid. Datang minta sedekah rumah dia. Diberinya baju kot suami yang paling disayanginya itu. Isterinya beri kot suami yang paling disayanginya. Baliklah suami tadi itu. Tengok-tengok baju tak ada. Baju saya di mana? Saya sudah sedekah. Kan saya sayang baju tu. Dia kata kan bapa ceramah semalam, sedekahkan pada orang lain yang disayangi. Itu ayat untuk orang lain. Untuk kita lain, dia kata. Begitu pula. Begitu juga Sayyidina Umar. Satu hari nak makan kepala kambing sangat. Nak makan kepala kambing.
orang bagilah kepala kambing kepada dia. Dia teringat pula, ada orang lain tak kepala kambing? Dibagi kepala kambing ke orang lain. Orang lain ingat ada kawan tak? Tak. Sampai 7 orang terima kepala kambing, akhirnya kepada Sayyidina Umar balik. Begitu orang dulu. Boleh kita buat agak-agak lah. Tak boleh. Kalau tetamu datang rumah kita, tetamu datang rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Kita tengah makan. Ajak dia makan. Jangan Assalamualaikum. Takut dia. Begitulah. Begitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar begitu juga. Dia dapat gondek daripada Parsi. Anaknya Abdullah bin Umar daripada Parsi. Daripada Rom. Cantik orangnya. Dia merdekakannya. Diberinya Nafi'. Diberinya orang cantik itu pada Nafi'. Orang yang paling dikasihnya itu. Begitu. Boleh kita buat agak-agak? Tak boleh. Nak cerita saya pula. Satu hari saya ceramah lah sebuah tempat. Baliklah. Naik kapal terbang. Minumlah di airport. Minum teh, cawan. Saya lupa. Kuih ke canai ke. Begitulah. Zaman itu 30 sen je tehnya pun kan. Zaman dulu. Bukan 20 tahun yang lalu. Bayarlah. Yang mengajak saya ceramah tu. Dia bayar untuk dia je. Untuk saya tak bayar. Itu kelebihan dia pula. Ustaz, untuk saya dah bayar. Dia kata, untuk saya tak bayar. Kan saya kan tetamu dia. Dia boleh bayar untuk dia je. Buat malu company betul. Nak cerita je lah. Begitulah rezeki yang halal. Orang lain boleh tumpang. Makan bersama kita. Sebab kita jangan kedekut. Jangan kedekut. Nak nampak keberkatan rezeki kita, orang lain pun boleh tumpang. Itu. Maka di antara kelebihan orang yang mengaji tadi itu, rezeki yang halal. Itu sebabnya kita kena renungkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Taala beri kita rezeki. Itu sebab tuan-tuan saya pesankan, baca hari-hari apa? Allahumma ghadini bihalalika an haramik. Bifadlika amman siwak. Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq. 7 kali. Tiap-tiap kali lepas solat. Allahumma aghdini bihalalika an haramik bifadlika amman siwak. Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq. 7 kali. Tiap-tiap kali lepas sembahyang. Dan hari Jumaat 70 kali. InsyaAllah rezeki akan dapat. InsyaAllah. Kalau tak dapat, salah baca lah tu. Ya? Ataupun kita amalkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. 7 kali pagi, 7 kali petang. Surah At-Taubah ayat akhir sekali. Surah At-Taubah ayat akhir sekali. InsyaAllah baca. Tuan-tuan baca. Untungnya, kelebihannya, rezeki mudah. Kesusahan jadi senang. Masalah selesai. Kalau amalkan, lupa, memang nak mati lah tu. Begitu. Banyak kelebihan dia. Apa-apa saja masalah. Jadi tuan-tuan amalkan laqad ja'akum itu pagi 7 kali, petang 7 kali. Itu je. Kejap je. Asar. Sama juga bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' was samiul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang, selamat dari bala bencana. Selamat daripada bala bencana. Begitu. Itu dia rezeki yang halal. Yang kedua, apa kelebihannya? Kelebihannya lepas dari seksa kubur. Lepas dari seksa kubur. Tuan-tuan tahu. Kita mesti meninggal dunia. Mesti mati.
Dunia yang kita sayangi ini mesti akan tinggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa, mesti merasai kematian. Mati itu mesti. Suka pun mati, tak suka pun mati. Tunggu pun mati, tak tunggu lari pun mati. Contohnya, seorang sahabat zaman Nabi Allah Sulaiman AS. Duduk sebelah Nabi Sulaiman. Tiba-tiba datang malaikat maut. Dia tengok je kawan tu. Wahai Nabi Allah Sulaiman, siapa yang tengok aku lama sangat ni? Nabi Sulaiman kata, itu malaikat maut. Sudah nak cabut nyawa aku agaknya. Hantarkan aku tempat lain. Nabi Sulaiman hantarkan dia ke India menggunakan angin. Sampailah dia ke India. Dia duduk di Palestin. Sampai India, malaikat maut tunggu sana. Mengapa malaikat maut merenung dia? Dia heran. Allah Ta'ala perintahkan dia cabut nyawa kawan ni di India. Dia masih di Palestin. Macam mana? Rupanya betul-betul perintah Allah Ta'ala itu cabut nyawa di India. Dia pun sampai di India, mati dia. Lari mati pun mati, tunggu mati pun mati. Kehebatan Nabi Allah Sulaiman AS. Dia boleh gunakan jin, boleh gunakan angin. Itu kelebihannya. Itu mukjizat dia. Soalan sekarang ni, kita akan mati. Akan menghadapi masalah dalam kubur. Itu sebabnya, kita sebelum ziarah kubur, bersedia untuk masuk dalam kubur. Sebelum ke kubur, bersedia untuk masuk dalam kubur. Hidup kita ini sementara sahaja. Semua orang tahu. Mati, bila-bila pun mati. Sihat pun mati, sakit pun mati. Silap-silap yang sihat, cepat mati, yang sakit tak mati-mati. Contohnya, kita pergilah ke hospital. Tengok saudara kita. Nak makan, Pak Ngah? Tak larat aku makan. Minum pun aku tak larat. Tidur pun aku tak boleh. Kita kata, nak gol dah orang tua ni. Kita pun balik. Belilah. Singgahlah ke pasar malam. Beli buah Melaka. Makan, tercekik, kita mati dulu. Dia tak mati, kita yang mati. Jadi, apa yang penting sekarang? Bersiap sedia untuk mati. Kita jangan takut mati. Yang ditakuti, persiapan untuk mati tak cukup, itu kita takut. Persiapan. Mati takut pun tak guna, mesti mati. Tapi yang ditakuti, persiapan mati itu tak cukup, itu takut. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bersiap sedialah bekalan. Sebaik-baik bekal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Kita mati ni. Kita mati. Orang ramai datang ziarah kita. Tetapi sekejap lagi balik orang. Nak mandi, balik. Nak kapan, balik lagi. Nak semayang, balik lagi. Dan masuk kubur, balik ke semua. Hari sikit-sikit balik. Dah masuk kubur, semua balik. Siapa pun tak tinggal. Apa yang tinggal? Amalan saja. Yattabi'ul mayta thalathatun. Diiringi mayat itu 3. Ahlu wa malu wa amaluhu. Yang pergi, keluarga ikut, harta ikut, amalan pun ikut. 2 balik, tinggal 1. Yang balik, keluarga balik. Harta balik. Amalan tinggal. Amalan tak ada. Jadi yang penting sekarang ni, kita 4. Yang penting. Yang pertama, solat. Harian. Kedua, baca Quran. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, sedekah. 4. Yang pertama, solat. Solat bagi komplit. Apa dia?
semayang berjamaah. Kemudian khusyuk. Kemudian pelihara rukun dan syarat dia. Kemudian pelihara segala sah batalnya. Ikut. Habis. Khusyuk memang payah. Tetapi usaha kena ada. Yang pertama, untuk khusyuk, makanan halal. Yang kedua, tahu makna-makna dalam solat. Yang ketiga, jaga hati kita. Pasal hati kita ini, dia berjalan apabila kita berhenti. Dia berhenti kalau kita berjalan. Faham? Kita berjalan, hati kita diam. Bila kita berhenti, hati kita bercakap. Itu pasien dia. Allahu Akbar. Cakap dia. Macam-macam diingatnya. Ke pasar lah, ke kedai lah, kerja lah, macam-macam. Tapi bila kita berjalan, dia tak cakap, dia diam. Berbeza dengan jantung. Jantung lain. Kita berjalan, dia berjalan. Kita berhenti, dia jalan. Dia berhenti, kita jalan. Itu. Habis. Yang kedua, solat rawatib. Jangan lupa. Sunat rawatib. Yang ketiga, solat sunat biasa. Solat duha, solat witir, solat tahajud, dan solat-solat yang lain. Solat tasbih dan sebagainya. Saya pesankan tuan-tuan. Kalau kita sembahyang tahajud, nanti kubur kita terang benderang seperti matahari baru terbit. Ingat. Sembahyang tahajud, nanti kubur kita terang benderang seperti matahari baru terbit. Jangan tinggal sembahyang tahajud. Kena buat. Mengantuk bagaimanapun bangun. Sembahyang 2 rakaat pun jadilah. Diiringi dengan sembahyang witir 1 rakaat. Mengantuk sangat, duduk pun tak apa. Sembahyang sunat boleh duduk. Walaupun tidak uzur, boleh. Bangun pukul 5 suku. 5 suku lewat dah tu. Sembahyang subuh sekarang dekat pukul 6. Boleh sembahyang bangun pukul 5 suku. Mandi dan beruduk dan sembahyang sunat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Cukuplah. Tidurlah setengah jam, sembahyang subuh masjid. Begitu. Boleh. Kalau tak boleh juga, sembahyang tahajud, tinggalkan tahajud, witir 1 rakaat, jadi dah. Tak boleh juga, tak payahlah. Tidur je lah. Begitu. Itu. Habis. Kemudian baca Quran. Baca Quran sekurang-kurang sehari 100 ayat. Sekurang-kurang 100 ayat. Baca surah Al-Mulk. Nak tidur. Gunanya, barang siapa yang baca surah Al-Mulk nak tidur, nanti kuburnya, soalan tidak ada soalan di kubur. Malaikat mudah menyoal kita. Itu Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk. 30 ayat. 5 minit aja. 5 minit. Tak banyak. Jangan lupa. Balik sekarang, baca surah Al-Mulk. Nak tidur. Diikuti dengan surah As-Sajdah. Barang siapa baca surah As-Sajdah, nak tidur, maka seperti sembahyang di malam Lailatul Qadar. Seperti tak lama. Seperti. Ingat. Sembahyang malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, Al-Waqi'ah. Supaya tidak akan apa-apa buat selama-lamanya. Tetapi, kalau baca surah Ad-Dukhan, nanti pagi besok, 70,000 malaikat akan minta keampunan kepada Allah untuk kita. Barang siapa membaca surah Ad-Dukhan malam ni nak tidur, Allah bentahkan 70,000 malaikat minta ampun dosa kita daripada segala-gala dosa. Tu. Apa lagi? Nak ceritalah.
Nak cerita tuan-tuan. Allah Ta'ala ni sayang sangat pada hamba-Nya. Allah Ta'ala tak hendak bagi kita masuk neraka. Tu sebab Allah Ta'ala beri kita pahala banyak. Barang siapa beristighfar 3 kali. 3 kali je. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. 3 kali. Allah ampunkan dosanya walaupun dosa sebanyak buih di laut. Dosa sebanyak buih di laut, minta ampun 3 kali pun Allah ampunkan. Menunjuk Allah Ta'ala sayang kepada itu. Allah Ta'ala tak mahu kita masuk neraka sebenarnya. Kita saja cari jalan untuk masuk neraka. Allah Ta'ala tak nak. Tuan-tuan tengok. Allah Ta'ala bagi kita pahala kan banyak. Semayang seorang, 1. 2 orang, 27. Kan banyak. Semayang bujang, 1. Dah kahwin, berapa? 70. Kalau kahwin 2, 140. Tak berani je lah. Itu sebab kita ni takwa. Tahu takwa? Tahu takwa Takut bini tua. Itu maksudnya. Itu dia. Yang ketiga zikir. Zikir sekurang-kurang ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 100 kali. Ya Allah saja. Mudah aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 100 kali. Tak susah ke? Mudah sangat. Kemudian diiri dengan la ilaha illallah 300 kali. Selawat 100 kali. Istighfar 100 kali. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil 66 kali. Cukuplah. Cukup banyak itu lah. Kalau malas sangat pun. Kalau 100 kali tak boleh, 50 kali. Tak boleh, 10 kali petang, 10 kali pagi. Barang siapa berselawat 10 kali pagi, 10 kali petang, akan dapat syafaat Nabi SAW di padang mahsyar. 10 kali aja. Tak larat 1 kali, 10 kali aja. Gitu. Azam, boleh? Agak-agak. Saya ulang. Istighfar 100 kali. Nabi istighfar 100 kali. Atau 75 kali. Atau 70 kali. Al-Quran kata apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sangat bermalam di waktu tidur. Di waktu malam. Bertidur di waktu malam. Mereka sedikit sangat tidur di waktu malam. Bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, mereka beristighfar. Istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. 100 kali sekejap je. Jangan lupa. Kalau berzikir, kita jangan kurang sangat berzikir. Zikir kena ada. Kalau boleh tambah lagi lah, banyak lagi. Kemudian keempat, sedekah. Itu 4. Harian. Yang pertama, solat. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, sedekah. Sedekah. Sedekah setiap minggu RM1 jadilah kurang-kurang sangat. Malas sedikit kerikut sangat lah pun tu. Hari Jumaat, tong lalu kat masjid. RM1. Tapi kadang-kadang kita dia tong lalu mengantuk pula. Tong lalu dah lepas, segar balik dia. Tu. Yang kita mesti ada konsep pemurah. As-sakhiyu qaribu minallah. Wa qaribu minal jannah. Wa qaribu minan nas. Pemurah itu dekat kepada Allah. Dekat kepada syurga. Dekat kepada manusia. Itu dia. Orang yang paling afdal kita sedekah, kita beri isteri kita. Jangan lupa isteri dulu. Sebelum bagi orang lain, jangan lupa bagi isteri. Pasal banyak cerita-cerita yang dapat sampai kepada saya, suami suka bersedekah. Tetapi isteri dia tak bagi. Itu heran. Nafkah tak bagi. Pasal isteri bekerja. Haram hukumnya, suami memaksa isteri bayar duit listrik.
bayar duit api, bayar duit sekian-sekian. Tak boleh. Kecuali isteri itu redha, itu lain. Tak apa bang, duit api saya bayar. Air saya bayar. Makanan budak-budak saya bayar. Duit telefon saya bayar. Makan rumah saya bayar. Duit api, air saya bayar. Abang minta darah ajalah. Itu lain. Itu. Ya. Itu. Habis. Itu yang kedua. Itu sebabnya kita kena renungkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Renung. Bagaimana Allah Taala beri kita nikmat. Wa in ta'udu nikmatullah la tuhsuha. Kalau kita kira nikmat Allah Taala, satu nikmat saja, takkan terkira. Itu. Sekarang nikmat Allah Taala bagi kita ni macam-macam nikmat. Nikmat yang paling nikmat iman dan Islam. Itu. Itu sebabnya kita ni kena ikut Islam komplit. Jangan separuh-separuh. Jangan separuh ikut Islam, separuh tak ikut Islam. Sebabnya mentaati perintah Allah lebih mudah daripada meninggalkan larangan Allah. Boleh faham? Saya ulang lagi sekali. Mentaati perintah Allah lebih mudah daripada meninggalkan larangan Allah. Banyak orang boleh solat. Banyak orang boleh buat umrah. Tetapi tidak ramai orang boleh meninggalkan maksiat. Itu. Satu hari seorang kawan saya, dia tiap-tiap bulan jemput saya ceramah. Tiap-tiap bulan. Saya jumpa di tengah jalan. Dia orang yang menjemput saya ceramah. Tiap-tiap bulan. Saya jumpa di tengah jalan. Ustaz, bulan ni ceramah bila? Dia turun, keluarkan poket dia, buku dia. Kita keluar nombor ekor. Mak dia sendiri yang ceramah, dia ekor beli juga. Itu sebab saya pesankan, jangan jadi burung unta. Pasal unta pun bukan, burung pun bukan. Jangan jadi burung unta. Unta pun bukan, burung pun bukan. Atau jangan jadi pisang kaki. Pisang pun bukan, kaki pun bukan. Itu kan. Komplit Islam ikut. Itu sebabnya kita merenungkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Menambah kuatkan iman kita. Renung bagaimana Allah cipta sesuatu benda. Tuan-tuan tengok di hutan ada namanya periuk kera. Periuk kera tu dia terbuka begitu. Bila masuk binatang, lalat ke apa ke, dia tutup. Automatik mana dia pakai? Dah habis makan tu makannya, dia buka balik. Itu. Itu hebat. Itu satu hari Nabi Allah Ibrahim AS. Menengok ke himar di tepi laut. Tengok bangkai himar tu dimakan di burung. Burung pun makan, ikan pun makan, binatang buas pun makan. Habis. Dia tinggal rangka saja. Tu dia heran. Bagaimana Allah Ta'ala boleh menghidupkan balik orang yang mati yang dah hancur. Macam kita dah mati lah. Dah mati dalam kubur, dah hancur, dah tinggal tulang tongking saja. Dia bagi ajud zanab. Tulang tongking tinggal. Bagaimana Allah Ta'ala boleh menghidupkan? Tu Nabi Ibrahim bertanya. Wa idh qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Qala awlam tu'min. Qala bala. Walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim berkata, Ya Allah, tunjukkan aku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Kau tak percaya ke wahai Ibrahim? Percaya, tapi nak menangkan hati aku, dia kata. Tak apa, Tuhan kata. Ambil 4 ekor, Fakus arba'atan min tuyur, 4 ekor burung. Kemudian, cincang halus-halus. Kemudian letakkan di 4 penjuru gunung. Kemudian panggil balik. Dia akan datang kepadamu dengan segera.
Qala iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fa'khudh arba'atan min at-tuyur fasurhunna ilaik. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Summa du'unna ya'tina sa'ya. Nabi Ibrahim cincang halus-halus. Cincang halus datang. Apa binatang tu? Yang pertama, ayam jantan. Yang kedua, burung merpati. Yang ketiga, burung merak. Yang keempat, burung elang. Atau burung gagak. Ada pendapat mengatakan itik hijau. Kita ambil pendapat yang pertama. Yang pertama, burung merpati. Ayam jantan. Burung merpati, burung merak dan burung elang. Atau burung gagak. Dia cencang, dipegang ni kepala burung tu. Dan letak-letak tu, dipanggil balik. Datang balik benda-benda hancur, burung-burung tu. Darah-darah dia, tulang-tulang dia, bulu-bulu dia berterabur di udara. Nak masuk, bersantum balik semua daging-daging itu, masuk balik dalam kepala dan terbang balik. Gitu. Tuhan tunjukkan keadaan Nabi Ibrahim, bagaimana dia menghidupkan orang mati, begitulah. Itu kita kena yakin. Tuhan tunjukkan kepada Nabi Allah Ibrahim, bagaimana cara Allah Ta'ala nak menghidupkan kita mati esok. Kita yakin. Kita akan mati. Itu sebabnya satu hari, orang Arab Quraisy datang bertemu Nabi SAW. Dibawanya sebuntil, seguni, tulang-tulang orang mati. Dilambakkan daripada Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana Allah nak hidupkan dah mati dari tulang lah. Wa daraba lana mathalun nasi khalqah qala ma yu'li izamu ya ramim. Dia bawa contoh. Tulang-tulang yang dah hancur, dah reput, bagaimana Allah boleh hidupkan. Tapi Nabi jawab, qul yuhyiha allazi ansha'a awal marah. Tuhan boleh hidupkan yang tulang-tulang ni sebelum tak ada, sebelum kita tak ada, Tuhan boleh mengadakan. Dah ada, lagi senang. Tak ada masalah. Itu sebab kita di padang mahsyar tu Allah Ta'ala bangunkan balik untuk menerima ganjaran atau balasan akibat perbuatan kita dalam dunia ini. Itu dah. Tuhan tunjukkan. Begitulah. Jadi, apa yang patut kita buat? Yang patut kita buat sekarang ni, beramal saja, bertakwa. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tangguh. Masa dah tak ada. Itu sebabnya, Syekh Umar berkata, Allah Ta'ala sembunyikan 4 dalam 4. Yang pertama, Allah sembunyikan keredaannya kepada suatu ibadat. Yang kedua, Allah sembunyikan kemurkannya pada satu maksiat. Yang ketiga, Allah sembunyikan umur kita. Yang keempat, Allah sembunyikan Lailatul Qadar tak tahu bila. Yang pertama, Allah sembunyikan keredaannya pada satu ibadat. Buatlah ibadat walau kecil sekalipun, mudah-mudahan itulah penyebab Allah redha kepada kita. Itu. Buatlah kecil pun tak apa. Sedekahlah 10 sen pun tak apa. Mudah-mudahan 10 sen itu Allah redha kepada kita. Buatlah ibadat. Yang penting, yang paling baik ibadat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk nak cuba kita, siapakah di kalangan kita yang paling baik amalannya. Bukan banyak. Baik. Sembahyang dia sempurna. Begitu. Sebabnya, itu yang paling penting. Kalau sekiranya Allah redha, kita pun senang masuk syurga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepada keredaanmu dan syurgamu. Redha Allah Ta'ala. Buat ibadat. Tetapi jangan buat maksiat walau kecil sekalipun. Dibimbangkan Allah Ta'ala murka. Takut. Jangan buat. Jangan kata, alah kecil je tak apa. Tak boleh.
Apa makna? Maknanya, taat ni maknanya membuat yang wajib dan yang sunat. Mudah ya. Dan tinggalkan yang haram dan yang makruh. Dah. Wa yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah min nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, nanti bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Tu. Sama juga tauban satu hari, kurus kering dia. Sembab mukanya, kurus kering dia. Nabi bertanya, wahai Sauban, mengapa engkau kurus kering ni? Sauban berkata, ya Rasulullah, aku rindukan kepadamu, ya Rasulullah. Kalau dunia ni aku dapat berjumpa denganmu, di surga besok mungkin langsung tak jumpa. Aku tahu makam aku ke mana, makammu di mana. Nabi kata, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang sayangkan kepadaku, nanti bersama aku di syurga nanti. Kita pun begitu. Apakah cara kita nak sayangkan Nabi ni? Memperbanyakkan selawat. Itu saya pesan tadi. Selawat 100 kali sehari. Kalau boleh. Kalau boleh. Kalau tak boleh, 10 kali pagi, 10 kali petang. Begitu. Apa doa kita? Allahumma inni uhibbuk. Ya Allah, aku cintakan kepadamu, ya Allah. Wa uhibbu man yuhibbuk. Dan aku cintakan orang yang cintakan kepadamu, ya Allah. Wa uhibbu amalan yuqarribuni ila hubbik. Dan aku cintakan amalan yang boleh mendekatkan aku untuk mencintaimu. Buat amalan. Yang wajib dan yang sunat. Jangan cakap yang sunat tu tak buat pun tak apa. Sebenarnya, betapakah ruginya kita buat. Sama juga makruh. Tinggal dapat pahala, dibuat tak ada apa-apa. Jangan sebut tak ada apa-apa tu. Dibuat betapakah ruginya. Itu sebabnya satu hari, kita dengar ceramah. Seorang ceramah di Indonesia. Orang, dia kata, satu hari, Tok Kiai ni tanam macam-macam pokok. Ubi, keladi, tebu, pisang dan pokok tembakau. Nak cerita tembakau tu makruh. Tetapi satu hari datanglah babi. Makan dah ubi kayu semua. Dia tak makan pokok tembakau. Dia kata, rupa-rupanya ulama-ulama babi pun kata haram merokok. Begitu. Jadi kita kena berhenti merokok. Ulama babi pun kata haram. Babi tak makan pun tembakau. Jadi tuan-tuan, yang merokok, berhenti membeli dulu. Jangan berhenti merokok. Bahaya. Berhenti membeli dulu. Nak merokok, minta kawan. Kawan pun berhenti merokok, senang, selesai. Begitu. Tetapi ada keuntungannya merokok itu. Yang pertama, tak beruban. Yang kedua, perompak tak naik ke rumah. Yang ketiga, anjing tak rapat. Pasal apa tak beruban? Tak sempat beruban. Cepat mati. Habis. Ya, habis itu. Yang kedua, Allah sembunyikan kemurkaan pada suatu maksiat. Jangan buat maksiat walau kecil sekali. Jangan condemn. Islam jangan condemn. Satu hari, seorang kawan kita tak semayang. Orang tanya dengar tak semayang. Dia kata kubur masing-masing. Ringkas cerita dia pun mati. Mati orang masukkan dia ke USM. Tahu USM? Tahu? Tak tahu? Universiti Sains Malaysia. Bukan. Unit simpanan mayat. Masuklah tengok taring. Gigi ni bertaring. Pasal mengatakan kubur masing-masing. Zaman moden bukan zaman dulu ni.
Satu orang tua datang duduk pergi sebelah masjid. Mengapa Pak Cik tak ke masjid? Dia kata selagi apa dia kata? Saya tak nampak pun tangga masjid tu. Mati dia, kemudian tumbuh kulit, tutup mata dia, langsung mati, tak bermata, tak buta mata. Tuhan marah. Seorang lagi mati di tengah minum arak. Minum. Dia pun disap okok, masuk api dalam mulut dia, terbakar dia. Mati dia. Jangan buat maksiat, walau kecil sekalipun, dibimbangkan Allah murka. Itu ceritanya. Tuan-tuan. Yang ketiga, Allah sembunyikan umur kita. Tak tahu umur kita bila. Supaya standby. Kalau kita mati, macam mana agak-agak? Kita tahu mati. Boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat? Duduk mana? Syah Alam. Bila nak mati ni? Lagi seminggu lagi. Tak tahu. Satu kisah zaman dulu, nak cerita orang takut mati ni. Di zaman Ibn Sina. Zaman Ibn Sina, seorang doktor yang hebat dalam zaman dulu. Datanglah seorang perempuan, datang jumpa dia. Dia kata, Tuan nak tanya sikit. Dia badan gemuk perempuan tu. Bagaimana saya tak dapat anak ni? Susah. Dia kata, awak akan mati lagi sebulan. Dia heran dia. Soalan saya bukan mati. Soalan saya, mengapa saya tak beranak? Jawapannya, awak akan mati sebulan. Lagi sebulan. Baliklah dia. Susah hati dia. Susah hati, tak makan, tak minum, tak tidur. Mikirkan nak mati lagi sebulan. Kurus kering badannya. Tengok sebulan, tak mati dia. Jumpa Ibn Sina balik. Tuan kata saya nak mati lagi sebulan, tak mati pun. Dia kata, memang saya tahu awak tak mati. Saya nak kuruskan badan awak je. Kurus badan dia, dia pun dapat anak. Tu nak cerita takut pada mati tu. Itu Allah sembunyikan. Dan kita pula, umat Muhammad ni umur kita, Akmar Rumati Baina Siti Nuk Sebain. Umur kita 60, 70 je. Yang lebih jarang sangat. Mana kalau umur kita sekarang 69 tahun, standby lagi setahun. 69 tahun 6 bulan, lagi 6 bulan. 69 tahun, 11 bulan, lagi sebulan. Gitu. Tunggu aja. Tetapi yang penting bukan ditakuti mati itu. Yang ditakuti persiapan mati itu tak cukup, itu bimbang. Sekiranya kita nak mati, kita tak takut. Memang Tuhan tunjukkan tanda orang mati itu ada 6 tanda. Yang pertama, berbuih mulutnya. Yang kedua, merah padam mukanya. Yang ketiga, menengkur seperti orang kena sembelih. 3 tanda. Kalau ada satu di antara 3 tanda ini, tanda-tanda azab dah turun. Saya ulang sekali. Berbuih mulutnya, merah padam mukanya, dan menengkur seperti lembu kena sembelih. Tanda-tanda azab dah turun. Tetapi saya pesankan tuan-tuan, kalau jumpa orang begitu, jangan cakap apa-apa. Itu serah dia kepada Allah SWT. Yang kita pandai-pandai tengok Ustaz Ismail kamu kata kalau berbuih mulut tu azab turun. Habis. Jangan. Itu di antara diri Allah Ta'ala. Pasal rahmat Allah Ta'ala masih ada. Pasal zaman Nabi, seorang sahabat nak meninggal dunia. Nabi pun sampai. Nabi istighfarlah minta kepada Allah. Nabi senyum tengok dia. Sahabat berkata, ya Allah, engkau senyum aku tengok. Tak bertaubat pun. Tak, aku tengok mata dia ada tanda-tanda menyesal. Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Dah mati dah. Tanda-tanda mata tengok mungkin nanti menyesal. Macam namanya orang menyesal. Allah ampunkan dosanya. Besok nak mati, esok buatlah mata begitu. Ya? Tetapi, kalau sekiranya kering bibirnya, berpeluh dahinya, mengalir keluar air matanya, tanda-tanda rahmat dah turun. Tanda-tanda, bukan confirm, tanda.
Sama juga kalau kita tengok nadi di sini, nadi di sini, kalau berhenti nadi ni 40 hari lagi. Tanda saja. Kalau doktor di sini, doktor tengok, dah senyap, dah mati. Kita tidak, kita tengok sini. Kalau berhenti, lagi 40 hari akan mati. Cuba rasa. Saya ada lagi ni. Itu. Itu tanda-tanda macam ramalan kaji cuaca lah. Ramalan kaji cuaca pun kadang-kadang tak betul juga. Ya. Dia kata, radio kata, kita hari ini cuaca cerah. Masa cakap tu hujan lebat. Begitu. Itu tanda-tanda saja. Begitulah. Itu. Dan yang keempat, Allah sembunyikan Lailatul Qadar. Tak tahu bila. Apa patut? Kita tunggu tiap-tiap malam. Jangan tunggu malam ganjil saja. Tiap-tiap malam mungkin confirm dapat. 10 malam terakhir, siapa tunggu, confirm dapat. Itu. Begitulah tuan-tuan dan sekarang habis kita sambung balik. Yang pertama tadi. Tuan-tuan aku lupa. Barang siapa yang semayang dan menunggu ceramah, kuliah, akan dapat yang pertama tadi apa? Rezeki yang halal. Yang kedua, lepaskan sedekah kubur. Yang ketiga, akan dapat menerima amalan surat amalan kita dengan tangan kanan. Itu. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasibu hisaban yasira. Fasawfa yuhasibu hisaban yasira. Barang siapa yang Allah berikan kitab amalan dengan tangan kanannya, maka dia akan hisap-hisap yang mudah. Terima dengan tangan kanan. Macam mana nak terima kanan? Amalan kita dah banyak. InsyaAllah. Wa amman utiya kitaba wara'a zahrih fasawfa yad'u thubura. Barang siapa yang diberikan kitab amalan dan di belakang tangannya akan menyerukan kepada kecelakaan. Itu sebabnya kita ni apa-apa hal ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi. Nabi buat kanan, kita buat kanan. Nabi semayang malam, kita semayang malam. Nabi semayang sampai bengkak-bengkak kakinya. Kita tak payah bengkak lah. Buat sikit-sikit jadilah. Jangan tak buat. Itu aja. Itu saya pesankan. Kemudian, di padang mahsyar besok, kita akan berdialog. La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'in khisal. Tak bergerak kaki anak Adam daripada mahsyar melainkan disoal 4 soalan. An umri fima afnah. Yang pertama disoal umurnya di mana digunakan umur kita. Summa tus'alunna yawma idzin anin na'im. Dan kamu akan disoal segala nikmat. Nikmat apa? Nikmat sihat, nikmat lapang. Buat apa? Apa yang kita buat? Gunakan masa. Itu yang pertama. Yang kedua, anjismi fima ablah. Yang kedua, badan besar-besar buat apa? Yang ketiga, wa'an ilmi fima amila bihi. Yang ketiga, tanya ilmu kita beramal atau tidak. Itu Luqman berkata, la tata'alam fima la ta'lam hatta ta'mala fima ta'lam. Wahai anakku, yang kau belajar ilmu yang lain, lagi kau tak amalkan ilmu yang ada. Kita dapat ilmu sikit, amalkan. Saya pesankan malam ni zikir. Saya pesankan sembahyang malam. Begitu. Jangan tinggalkan ilmu yang kita dah peroleh. Ilmu. Itu ilmu mustahak. Sebab ilmu itu, dia menjaga kita. Harta, kita kena jaga dia. Ilmu menjaga kita. Harta, kita jaga dia. Yang ketiga, tanya harta kita pula. Buat apa dengan harta kita?
Maka orang kaya itu terbagi pada 4. Yang pertama, rezeki yang haram, dia belanja ke tempat yang haram, neraka. Yang ketiga, rezeki yang halal, dia belanja ke tempat yang haram, neraka. Yang ketiga, rezeki yang haram, dia belanja ke tempat yang halal, neraka. Yang keempat, rezeki yang halal, dia belanja ke tempat yang halal. Dia soal juga ke mana arahnya. Zakat bayar tidak. Orang miskin ditolong atau tidak. Sedekah atau tidak. Macam-macam soalan. Yang halal tu. Itu sebabnya orang kaya, orang miskin masuk syurga lambat. Orang kaya masuk syurga lambat 500 tahun bezanya. Kalau kita jadi orang miskin, jangan susah hati. Kita rasa gembira pasal tidak ada masalah. Pasal kita kalau kaya bagaimana sekalipun, tengok duit dengan mata saja. Tak dipakai pun. Pernah tuan-tuan tengok orang kaya makan macam ni 10 keping? Pernah? Ada? Sekeping. Tuan makan banyak apa siapa? Saya orang kaya makan banyak. Tak ada. Silap-silap sekeping pun tak habis. Doktor tak bagi makan. Boleh saya makan nasi tuan doktor? Jangan, awak kecil manis. Boleh saya makan daging tuan doktor? Tak boleh, awak darah tinggi. Udang tuan doktor, tak boleh, awak gaut. Kambing tuan doktor, nak mampus. Saya nak makan apa tuan doktor ni? Makan kulit roti je lah. Duit banyak. Tuan-tuan bayang, duit banyak nak buat apa? Buat apa? Memang orang takkan cukup, duit tak cukup. Mau lagi. Duit. Orang nak mati pun nak duit, nak mati. Cuba tanya orang mati, nak mati di hospital. Bang, nak makan bang? Tak larat. Minum pun aku tak larat. Kuih pun tak boleh. Nak duit bang? Letaklah bawah tilam tu. Hendak juga duit. Begitu. Duit hendak juga dia. Satu kisah. Satu kisah. Zaman dulu ni seorang sahabat berjalan dengan seorang Nabi. Berjalan bawa roti 3 buku. 3 buku roti. Jalan. Nabi tu kata, kita makanlah roti tu. Dia makan. Dia ambil 2. Dia bagi Nabi 1. Dia tak tahu itu Nabi. Yang kenya makan seorang 1,5. Kan? Adil lah. Tak apalah. Dia makan 2. Nabi 1. Nabi tanya roti yang lagi 1 mana? Dia diam. Dia yang makan roti tu. Jalan. Jumpa kambing seekor. Dia sembelih kambing tu. Matilah kambing tu. Lepas tu hidup balik kambing tu. Kambing hidup balik. Kadang mati tadi, iyalah. Awak heran tak? Heran lah. Kau heran tak ada orang curi roti lagi 1? Dia diam. Dia yang curi roti tu. Jalan jumpa sungai. Nabi pijak sungai elok. Pijak sungai tu. Dia heran. Kau heran tak? Heran. Kau heran tak ada orang curi roti lagi 1? Dia buat tak dengar. Dia yang curi roti tu. Jumpa emas 3 buku emas. Besar-besar emas tu. Jadi orang kaya dah ni. 3. Nabi tu kata, kau 1, aku 1. Yang lagi 1? Yang lagi 1, kita bagi orang yang curi roti tu. Saya yang curi roti tu. Ngaku pula dia tu. Pasal nak dapat emas tadi. Nak cerita orang tak cukup-cukup ni. Nabi pun pergi. Nabi kata, kau ambil 3, aku tak nak. Kau ambil lah 3, aku tak nak. Nabi pun pergi. Tinggal dia seorang-seorang. Dia mikir bagaimana nak bawa balik emas 3 buku besar ni. Tiba-tiba datang perompak. Dia rompak ni 3 emas tu, dibunuhnya kawan tu. Mati dia. Berapa style dapat emas? Style pun tak dapat. Perompak hidup 3. Cukup seorang 1. Kau 1, aku 1, kau 1. Kemudian sebelum kita angkat emas ni, kita makan dululah. Awak pergi beli roti, kami tunggu berdua di sini. Pergilah kawan tu beli roti. Yang berdua tunggu situ. Berdua tu bermesyuarat.
Kalau kita bunuh kawan kita tu, kita dapat seorang 1,5. Dah mula kedekut. Elok juga dia kata. Kita bunuh dia. Kawan tu boleh beli roti. Baliklah dia. Balik dia, dibunuhlah kawan tu. Matilah dia. Kawan bawa roti balik. Dia pun berfikir, kalau aku bunuh kawan 2, aku dapat 3. Dia racunnya roti tu. Akhirnya 3-3 mati. Berapa tahun lepas mas? Tahun lepas. Nak cerita je bagaimana 3-3 itu cukup seorang satu. Tapi bercadang nak bunuh, kawan nak bunuh, akhirnya 3-3 mati, satu orang tak dapat. Itu nak cerita. Bagaimana, apakah diperolehi kalau tamak dah tu. Maknanya, tanya orang yang ada sejuta duit tu, dia kata apa? Saya jadikan 2 juta. 2 juta, jadikan 4 juta. Akhirnya, lingkup gitu aja. Macam kawan-kawan kita lah. Pergi jadi ketua umrah. Simpan banyak, ambil duit orang, duit umrah, dapatlah seorang 6,000, satu orang 600,000. Dia pun masuk saham. Duit umrah itu dia buat saham. Kan tak boleh. Dia jangkanya disimpan untuk beli tiket, beli hotel. Tetapi dibelinya saham untung-untung, mudah-mudahan naik. Rupanya lingkup. Tergadai habis. Itu balasan Allah Ta'ala. Pasal tidak amanah. Banyak yang jadi begitu. Begitulah tuan-tuan sekalian. Habis. Sambung sikit lagi. Boleh tunggu lagi? Boleh? Boleh tunggu lagi? Lambat lagi ni? Boleh ya? Tunggulah saya nak balik. Yang keempat, meniti titian seperti kilat yang menyambar. Itu sebab yang kita kena baca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidan rabban syahidan la ma'budah siwahu wa nahnu lahu muslimun. Baca itu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidan rabban syahidan la ma'budah siwahu wa nahnu lahu muslimun. Insya-Allah titian akan besar. Senang meniti besok. Amalkan 3 kali. Tiap-tiap kali lepas solat. Akhir sekali, yang kelima, nanti bersama para Nabi. Yang akhir sekali, akan masuk syurga. Itu kelebihan 6, kelebihan dan faedah, keuntungan orang yang bersemayang jemaah, diiringi dengan kuliah. InsyaAllah. Jadi setakat itu saja untuk malam ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la mayyitan wa la shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.